Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan anak-anak syarikatnya petang kemarin mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diadakan di Kubah Makam Diraja di Ibu Negara. Hadir yang berhormat Pihin Datu Lala Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Dan yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Dihadiri lebih 200 pegawai dan kaki tangannya, majlis merupakan sebahagian daripada kegiatan keugamaan Perbadanan Taib di bulan Ramadan. Ancaman perubahan iklim global terhadap iklim negara antara yang dibincangkan semasa Forum Cuaca dan Taklimat Cuaca Kebangsaan kali ke-19 dianjurkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Forum yang diadakan sempena memperingati dan menyambut Hari Kaji Cuaca Sedunia itu berlangsung di Jabatan Penerangan. Hadir yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Forum juga membincangkan pelbagai tajuk antaranya bukti perubahan iklim di negara Brunei Darussalam dan kejadian banjir kilat. Forum diselajurkan dengan pemberikaan mengenai monsun peralihan yang dijangka akan bermula secara lazimnya pada April setiap tahun. Pemberitaan tersebut antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman dan kepekaan pelbagai kumpulan pengguna dan orang ramai mengenai keadaan cuaca semasa serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam membuat perancangan dan tindakan awal dalam menghadapi sebarang keadaan cuaca. 88 pelajar terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan menyertai Majlis Khatam Hafaz 30 Juz Al-Quran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Majlis tersebut diadakan di Musalla Institut berkenaan. Memimpin bacaan surah Al-Fatihah, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis disusuli dengan bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas dipimpin oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Muhammad Azmi, pelajar institut tersebut. Sementara itu, 285 pelajar tahun 10 dan tahun 11 Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna Sekolah berkenaan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Ini diikuti bacaan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas oleh para peserta khatam dan disusuli dengan bacaan takhtim Al-Quran. Dengan adanya majlis ini, dihasrat para pelajar akan sentiasa mencintai Al-Quran dan sekaligus menanai hasrat negara bagi membentuk generasi celik Al-Quran. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya petang kemarin mengadakan majlis tadarus. Majlis yang dikelolakan bersama oleh pasukan polis Diraja Brunei dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait itu diadakan di masjid tersebut. Rombongan diketuai oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Majlis dimulakan dengan penyampaian wakaf bagi Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait. Di samping sebagai salah satu syiar untuk memakmurkan masjid, majlis tadarus ini juga mengeratkan silaturahim di kalangan pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya
dengan jemaah masjid dan penduduk setempat. Aftercare Support Association, ringkasnya AFSA, lewat petang kemarin mengadakan majlis berbuka puasa bersama rakan seliaan dan keluarga. Majlis diadakan di Pusat Reintegrasi dan AFSA Kampung Beribi. Antara aktiviti yang diadakan semasa majlis tersebut, bacaan tahlil dan doa arwah serta penyampaian barang-barang keperluan asasi kepada rakan seliaan yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis merupakan aktiviti keagamaan bagi mengukuhkan kepribadian dan ketahanan diri serta jati diri positif para rakan seliaan. Pasukan Sinergi 06 dari Sekolah Menengah Tanjung Maya muncul juara keseluruhan bagi kategori Formula 1 Junior Class dalam cabaran Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Matematik STEM dan Inovasi Reka Bentuk Peringkat Kebangsaan kali kelima. Sementara itu, juara keseluruhan bagi kategori Formula 1 Senior Class pula dimenangi oleh pasukan Panglima Kilat dari Universiti Teknologi Brunei UTB. Majlis penyampaian hadiah berlangsung kemarin di UTB. Dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar STEP, pertandingan menyaksikan 23 buah pasukan menyertai cabaran yang dibahagikan kepada dua kategori itu. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pertandingan antara lain bertujuan memberi peluang kepada para peserta untuk bersaing menggunakan kemahiran-kemahiran abad ke-21 dalam versi akademik Formula 1 F1. Dengan memanfaatkan proses reka bentuk dan seni kreatif yang mereplikasikan kereta F1 sebenar, pelajar dicabar untuk menghasilkan kereta mini F1 melalui penggunaan Computer Aided Design CAD software di samping menggunakan analisis software. Lima buah keluarga di daerah Tutong menerima sumbangan dan derma menerusi projek Jalinan Kasih Anjuran Radio Televisyen Brunei RTB. Projek Jalinan Kasih kali ke-15 ini dikendalikan oleh Perkhidmatan Radio Brunei merupakan sebagai salah satu usaha ke arah mendekati masyarakat pelbagai peringkat dan latar belakang kehidupan, termasuk anak-anak yatim, warga emas, golongan mualaf, ibu tunggal serta mereka yang kurang berkemampuan. Projek merupakan tanggungjawab sosial korporat RTB dalam sama-sama mendukung hasrat kerajaan bagi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang penyayang dan prihatin kepada golongan yang kurang bernasib baik dan memerlukan bantuan. Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Warga Mas diadakan kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurung. Pada mesyuarat ini, perasmian Perlembagaan Pertubuhan Warga Mas Pindaan 1.0 disempurnakan oleh Datuk Dr. Awang Haji Ismail bin Haji Duraman, Jemaah Penasihat Pertubuhan Warga Mas. Melalui pindaan perlembagaan tersebut, Pertubuhan Warga Mas berhasrat untuk mencapai visi dan misi penubuhannya sekaligus mengangkat martabat dan menaik taraf imej pertubuhan sebagai sebuah NGO terbaik dan penting. Pelbagai barangan sebagai persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri boleh didapati sepanjang berlangsungnya Mubarak Fest sehingga Ahad 2 April 2023. Dianjurkan untuk kali ketiga oleh Battle Pro Marketing and Management Services. Mubarak Fest kali ini diadakan di Dewan Persidangan Pridex Jerudong. Lebih 80 pengusaha tempatan dan luar negara menyertai Mubarak Fest kali ini dengan mengetengahkan dan menjual pelbagai produk. Penganjurannya antara lain bertujuan memberi peluang kepada para peniaga untuk mengembangkan dan membesarkan lagi perniagaan masing-masing. Mubarak Fest dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali hari Jumaat, expo ditutup pukul 12 tengah hari hingga 2 petang.
Keunikannya ialah di mana isi dalamnya tu ia specifically ia highlight untuk bini-bini sahaja. Ia macam kalau ketani terdapat Quran atau ketani baca, ketani halusi, ketani fahami, ia akan menjadikan kami a better. Produk yang kami buat selalunya membersihkan. So fokus arah membersihkan, kami cleaning service. So orang lain boleh merasa macam mana bersih solution punya perkhidmatan. We are helping kira menolong orang ramai macam untuk membuat persiapan untuk hari raya lah. Such as macam membersihkan rumah sebelum raya. Kita ada 4 koleksi yang terbaru daripada Mili Mariam. Kita bawakan koleksi ini bagi memudahkan customer di Brunei untuk terus mendapatkan stok yang ready stock lah. Jadi saya nampak peluang tu sangat cerah untuk satu brand daripada Malaysia datang ke sini dan berniaga di sini. Sebab permintaan tu sangat tinggi untuk produk lelaki lah. Beberapa perkhidmatan di Hospital Suri Seri Begawan di Kuala Belait terjejas akibat banjir. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya menjelaskan antara perkhidmatan-perkhidmatan yang terjejas ialah klinik obstetrik dan ginekologi, klinik telinga, hidung dan kerongkong ENT, klinik audiologi dan klinik pediatrik. Klinik-klinik yang berkenaan ditutup sementara waktu bagi menjalankan kerja-kerja pembaikan dan pembersihan yang dijangka mengambil tempoh sehari tertakluk kepada keadaan cuaca. Pesakit-pesakit yang mempunyai perjanjian pada klinik-klinik yang terjejas akan dihubungi dan akan dijadualkan semula perjanjian mereka pada tarikh lain, manakala pesakit yang memerlukan rawatan segera akan dirawat di tempat yang dihaskan. Kementerian Kesihatan akan memantau keadaan banjir dari semasa ke semasa dan memaklumkan sebarang maklumat terkini berkenaan dengan situasi di Hospital Suri Seri Begawan. Maklumat lanjut hubungi talian operator Hospital Suri Seri Begawan 333-5331 semasa waktu pejabat atau talian Darussalam 123 pada bila-bila masa. Pusat vaksinasi COVID-19 di Pusat Kesihatan Brakas akan ditutup sepenuhnya bermula 1 April 2023. Kementerian Kesihatan dalam pengumuman medianya memaklumkan orang ramai yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh menghadirkan diri ke pusat-pusat kesihatan di kawasan tadahan masing-masing atau membuat perjanjian melalui aplikasi ProHealth. Walau bagaimanapun, bagi kanak-kanak yang berumur 5 tahun, mereka akan diberikan perjanjian suntikan COVID-19 melalui klinik kesihatan anak masing-masing. Kementerian Kesihatan dalam siaran medianya juga memaklumkan jarak di antara dos kedua atau ketiga dan dos penggalak vaksinasi COVID-19 adalah 6 bulan. Bagi individu yang telah mendapat jangkitan COVID-19, dos penggalak hanya dapat diberikan 6 bulan dari tarikh disahkan positif. Maklumat lanjut layari laman sesawang dan ikuti media sosial yang tertera atau hubungi talian Darussalam 123. Perkhidmatan komersial pertama cloud hosting dilancarkan oleh Unified National Network UNN bagi memenuhi permintaan teknologi infokomunikasi di negara ini yang semakin meningkat. Perkhidmatan tersebut bertujuan menyediakan penyelesaian yang berkesan dan terjamin bagi syarikat-syarikat perniagaan tempatan untuk menjadi hos kepada aplikasi dan data tempatan dalam cloud tanpa perlu membuat pelaburan besar ke arah mengurus infrastruktur pusat data masing-masing. Dengan adanya perkhidmatan tersebut, data perniagaan pelanggan akan disimpan di dalam pelbagai lokasi di negara ini sekaligus memastikan kesediaan dan kebolehpercayaan perkhidmatan yang lebih tinggi. Maklumat lanjut layari laman sesawang yang tertera.